dalam negara ini pada ketika ini yang mempunyai modal itu ialah bukan daripada golongan bumi putra. Dan di sini saya bersetuju dengan pembicara sebelum saya tadi yang mengatakan bahawa dalam keadaan di mana persaingan tidak berdasarkan playing field yang level ataupun padang bola yang rata, maka tentu sekali lah ia memihak kepada pihak yang kuat. Satu lagi ialah berkaitan dengan sistem free market ini yang ada kaitannya dengan kapitalisme, diperkuatkan lagi terutama sekali di negara ini dan negara-negara yang kurang maju oleh proses globalisasi. Dan globalisasi ini mengakibatkan dua perkara daripada pengalaman negara lain. Pertama sekali ialah globalisasi datangnya daripada pusat-pusat kemajuan ataupun pusat-pusat negara yang sudah maju, dan percubaannya ialah untuk menguasai bukan saja ekonomi, bahkan juga bidang-bidang lain dalam negara-negara yang kurang maju itu. Jadi dominasi yang berlaku seolah-olah merupakan dominasi penjajahan yang baru, di mana negara kuat bermodal di luar negara menguasai negara yang kurang modalnya dan kurang kejayaan pembangunannya. Satu lagi aspek ialah bahawa golongan pemodal dari luar itu, pemodal antarabangsa, biasanya bekerjasama dengan modal tempatan untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Dan inilah salah satu faktor yang di setengah-setengah negara yang lain mengakibatkan penindasan terhadap golongan yang susah, terutama sekali pekerja dan petani, dan memperkokohkan lagi kedudukan mereka yang bermodal dalam negara. Ini adalah satu perkara yang saya percaya harus kita elak. Dan dalam soal inilah saya kira walaupun kita tidak dapat mengelak globalisasi, kita harus berhati-hati tentang apakah yang hendak dibenarkan sepenuhnya daripada proses globalisasi itu. Walaupun pada asasnya dasar atau falsafah pembangunan ini ialah free enterprise atau free market, tidak berarti pula kerajaan menolak sama sekali peranan itu pasaran, peranan swasta. Kita lihat misalnya di zaman Dr. Mahathir dan juga di zaman Tun Razak terdapat penekanan terhadap peranan swasta, pemerintah atau kerajaan, state intervention dengan izin. Ada beza di antara kedua itu. Pada state intervention yang dilaksanakan oleh Tun Razak, ia lebih menekankan bagaimana peranan state untuk menguntungkan terutama sekali golongan yang miskin. Dan itu sebab misalnya Felda diutamakan, dan itu sebabnya rancangan luar bandar telah dilaksanakan. State intervention yang dilakukan oleh Dr. Mahathir lebih merupakan intervensi pemerintah, terutama sekali untuk memberi bantuan kepada perkembangan golongan yang boleh mempunyai potensi untuk menjadi kaya. Jadi yang satu lebih memandang pada golongan yang susah, yang satu lebih memandang pada mempromosi golongan yang senang. Pada masa ini, setakat setahun Perdana Menteri Najib menguasai negara ini, kita dapati bahawa ada percubaan untuk menerima masuk dan melaksanakan terutama sekali liberalisasi yang lebih luas. Dan oleh kerana itu diliberalkan beberapa enterprise atau beberapa perusahaan ekonomi
dan termasuk juga misalnya dasar-dasar yang telah dijalankan pada masa yang lalu. Saya sebenarnya kurang bersetuju dengan trend liberalisasi ini, sebab liberalisasi ini boleh menguatkan lagi sistem pasaran yang saya sebutkan tadi, boleh menguatkan golongan yang kaya dalam masyarakat, dan boleh mengesampingkan terutama sekali nasib golongan yang berpendapatan rendah. Memang benar dalam ucapan beliau, kerajaan melaksanakan NKRA yang mempunyai pelbagai aspek untuk menolong golongan miskin. NKRA merupakan langkah transformasi yang dimulakan dengan 6 bidang keutamaan nasional. Kita dapati antaranya ialah meningkat taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, memperingkatkan infrastruktur asas luar bandar, dan menambah baik sistem pengangkutan bandar. Ketiga-tiga ini memang boleh membantu golongan bawahan, tetapi berlatar belakangkan kemungkinan suasana liberal berkembang, berlatar belakangkan kemungkinan sistem pasaran bebas bertambah kuat, maka apa yang akan mungkin berlaku ialah bukannya menguatkan lagi keadaan golongan kemiskinan dan membantu golongan-golongan yang berpendapatan rendah, tapi akan mengkukuhkan lagi dan memperkayakan lagi golongan yang susah. Jadi dalam keadaan sekarang ini, seperti yang telah dijelaskan lebih awal oleh orang lain, kita dapati bahawa lebih banyak diutamakan bandar daripada luar bandar. Lebih banyak diutamakan golongan yang di atas sebagai kontraktor, sebagai pengusaha, sebagai korporat, daripada sebenarnya golongan di bawah. Bahkan kalau kita lihat dari segi perbelanjaan yang diperuntukkan bagi golongan bawahan, kawasan kampung dan pada golongan pertanian adalah jauh lebih kecil daripada peruntukan-peruntukan untuk projek-projek gergasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi saya ingin melihat bahawa sekiranya kita benar-benar mahu menolong orang Melayu yang kebanyakannya miskin itu, yang kebanyakannya berpendapatan kurang daripada 3,000 satu keluarga satu bulan, kita perlu menebalikkan sistem sekarang ini. Menebalikkan dengan arti kata, kita tidak lagi menumpukan pada kawasan bandar dan kawasan kaya, golongan kaya terlalu banyak, tetapi kita pastikan lebih banyak peruntukan, lebih banyak usaha ditumpukan kepada kawasan desa, kawasan orang miskin, dan juga kepada golongan-golongan bawahan. Dan inilah golongan yang paling susah dalam masyarakat, dan golongan masyarakat inilah yang di desa yang merupakan kebanyakannya seperti yang saya sebutkan tadi, lebih daripada 70% adalah terdiri daripada orang Melayu. Sesuai dengan ini, beberapa langkah boleh dilakukan. Pertama ialah dengan memberikan bantuan bentuk tunai kepada golongan miskin tegar. Yang paling miskin sekali itu, apa salahnya kita memberikan, ialah kepada golongan kaya selalu kita bagi hutang beratus-ratus juta misalnya, kan, untuk berusaha. Dan tentu sekali kita boleh membantu orang-orang yang miskin tegar ini untuk meningkatkan pendapatan mereka supaya mereka tidak lagi di bawah garis kemiskinan, ataupun mereka dapat lepas daripada kedudukan kemiskinan tegar itu. Bilangan mereka tidak ramai dalam negara ini, kurang daripada 1%. Dan kalau kita membantu mereka mula-mula secara tunai, dan kemudian dengan cara memberikan latihan-latihan untuk mereka menjalankan perusahaan sendiri dengan sokongan yang kuat, maka kita dapat meningkatkan pendapatan golongan yang miskin tegar tadi. Dan boleh katakan hampir semua mereka ini adalah orang Melayu, dan mereka lah yang harus kita utamakan.
Keduanya ialah menyediakan peruntukan modal dan kredit mikro berlipat ganda kepada golongan miskin di desa dan bandar dan golongan miskin di desa dan bandar supaya mereka boleh melaksanakan pekerjaan yang produktif. Jadi sebenarnya ada golongan-golongan yang susah yang nak memulakan perusahaan tetapi tidak mempunyai modal, tidak mempunyai peluang mendapatkan latihan-latihan pekerjaan, dan dari segi ini latihan yang banyak boleh dibuka kepada mereka dan bantuan-bantuan yang lebih boleh diberikan kepada mereka supaya mereka dapat berusaha dengan tenaga mereka sendiri.